Bismillahirrahmanirrahim. Hadis lain yang berkait dengan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas ialah salah seorang ulama kalangan sahabat. Telah datang kepadaku oleh malaikat Jibril. Nabi menceritakan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tapak tangannya seperti cermin berwarna putih. Ada di dalamnya seperti titik hitam. Aku bertanya, apakah yang ada di tanganmu itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah dia Jum'ah, hari Jumaat. Aku bertanya, apakah dia Jumaat? Jum'ah itu apa dia? Jawabnya, di dalamnya kebaikan yang banyak untukmu. Dalam Jumaat ini banyak kebaikan. Aku bertanya, apakah untuk kami yang ada padanya? Pada Jumaat itu ada apa? Jawabnya, ianya menjadi hari besar untukmu dan kaummu selepasmu. Jumaat ialah hari besar untukmu dan umatmu. Yahudi dan Nasrani, hari mereka ikut hari kamu. Yahudi hari Sabtu dan Nasrani Kristian hari Ahad. Aku bertanya, apakah untuk kami di dalamnya? Katanya, untuk kamu di dalamnya satu saat yang tiadalah seseorang hamba itu meminta sesuatu padanya kepada Allah yang ada bahagian baginya di dunia ini, malaikat ia memberinya akan permintaan itu. Atau tiada bahagian baginya di dunia, malaikat disimpan untuknya di hari akhirat kelak. Apa yang lebih besar lagi? Menunjukkan bahawa di hari Jumaat ada satu saat yang dirahsiakan, saat yang diperkenankan doa, saat mempunyai kelebihan yang khusus yang tak diberitahu masa mana, terpulang pada siapa yang menepati dengan masa itu. Aku bertanya, apakah dia titik hitam itu yang ada di dalamnya? Jawabnya, iaitu suatu saat yang kami memanggilnya hari tambahan. Aku bertanya, apakah itu, wahai Jibril? Jawabnya, sesungguhnya Tuhanmu mengambil suatu lembah di dalam syurga. Di dalamnya tanah tinggi daripada miski, kasturi, berwarna putih. Kasturi ialah barang bauan sedap, warna putih. Apabila tiba hari Jumaat, ia turun dari Illiyin. Illiyin, yakni suatu tempat di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Di atas kursinya, lalu dikelilingi kursi itu dengan kursi-kursi daripada nur, daripada cahaya. Lalu datanglah para nabi, sehingga mereka duduk di atas kursi itu. Dan dikelilingi kursi-kursi itu mimbar-mimbar daripada nur, daripada cahaya. Dan daripada emas yang ditatah dengan permata-permata. Kemudian datanglah para siddiqin. Siddiqin yang pengikut-pengikut yang setia, yang benar kesetiaannya. Dan syuhada, mereka yang mati syahid dalam perjuangan Islam. Sehingga mereka duduk di atas mimbar-mimbar itu. Kemudian turunlah ahli syurga daripada berbagai-bagai tingkat, daripada tingkat-tingkat mereka, sehingga mereka duduk di atas tanah miski, di atas tanah kasturi putih itu. Kemudian Tuhan Azza wa Jalla menjerma kepada mereka dengan cara yang layak baginya. Allah Ta'ala menunjukkan wajahnya yang tidak sama dengan makhluk. Lalu berfirman, akulah yang membenarkan oleh kamu akan janjiku dan menyempurnakan kepada kamu nikmatku
dan itulah tempat kemuliaanku, kemurahanku. Mintalah. Lalu mereka meminta kepadanya sehingga habis segala permintaan menurut keinginan mereka. Lalu dia membuka untuk mereka pada perkara itu barang yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Itulah gambaran surga yang tak boleh nak digambar dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang berfikir dan melintas. Perkara itu berlaku sekadar kamu pulang pada hari Jumaat, kemudian terangkatlah kursinya Azza wa Jalla, dan terangkatlah bersama-samanya oleh nabi-nabi, siddiqin, dan kembalilah ahli syurga menurut tingkat masing-masing ke tempat mereka, iaitu daripada mutiara yang putih, zabarjat dari permata yang hijau, dan yakut yang merah, tingkap-tingkap, pintu-pintu dan sungai-sungai yang bersusun di dalamnya, di samping isteri-isteri, khadam-khadam, dan buah-buahan yang juntayan di dalamnya. Maka tiadalah sesuatu yang lebih berhajat kepada mereka sehingga Jumaat akan datang, supaya mendapat nikmat yang bertambah-tambah lagi dengan melihat Tuhan mereka, dan mereka mendapat tambahan kemuliaan, yakni kurniaan. Hadis ini menunjukkan hari Jumaat ialah hari istimewa bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari satu bagi kaum Yahudi, dan hari Ahad bagi kaum Kristian. Itu hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hari Jumaat ini bukan sebarang hari. Dengan sebab itulah negeri-negeri yang ikut Islam pilih hari Jumaat, hari mereka beribadat, hari cuti, hari berkat. Negeri yang ikut penjajah pilih hari Ahad. Hari Ahad. Itu hari ini ada keistimewaan. Dan Allah Ta'ala pilih hari Jumaat, hari untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Hari yang mempunyai kelebihan. Hari Jumaat di alam dunia ini ada satu saat diperkenankan doa yang tak diketahui bilakah saat itu. Kebanyakan ulama mengatakan saat asar, waktu asar dan selepas asar, sebelum jatuh matahari. Sesungguhnya telah menjadi ijma' sepakat di sisi ahli sunnah bahawa melihat Allah itu adalah perkara mungkin menurut hukum akal dan nas Al-Quran dan hadis. Mengikut pendapat ahli sunnah semua mengaku ahli sunnah. Kita mengaku ahli sunnah. Orang Syiah kata dia ahli sunnah, orang Khawarij dia kata ahli sunnah. Mengaku ahli sunnah mereka. Ahli sunnah ni ialah ahli yang mengikut ajaran Nabi SAW. Yang pentingnya kita ikut ajaran Nabi SAW. Itu ahli sunnah. Merujuk pada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Perkara ini akan berlaku pada hari kiamat kelak kepada orang-orang beriman, tidak kepada orang-orang kafir. Tidak diketepikan bahawa melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Allah Ta'ala memiliki kelebihan untuk melihat wajahnya pada hari kiamat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tak sama dengan sesuatu pun. Yang sangat menakjubkan di luar fikiran kita. Ini mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Apabila melihat Allah pada hari kiamat telah disandarkan kepada nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia adalah wajib menurut syarak. Mengikut syarak di sisi ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah Ta'ala suatu perkara yang berlaku, yang dijanjikan. Begitulah pendapat para sahabat, tabi'in, dan imam-imam yang terkenal di kalangan ulama yang besar. Demikianlah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada golongan yang menafikan melihat Allah. Di antara mereka ialah kumpulan Jahmiyah. Kumpulan Jahmiyah, mazhab yang sesat. Mu'tazilah, mazhab yang salah, menggunakan akal. Dan orang-orang seperti mereka
pendapat ini batil kerana ditolak oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa tidak dapat melihat Allah di dunia ini dengan tiada khilaf di kalangan mereka. Mengikut kebanyakan ulama, sepakat ulama, tidak boleh melihat Allah di alam dunia ini. Malaikat melihat akan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyebut dalam kitabnya Asy-Syifa, pencanggahan pendapat ini berlaku di zaman sahabat lagi. Antara mereka yang menafikannya ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayat yang masyhur dari Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Melihat Allah Ta'ala di dunia oleh Nabi SAW terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama sahabat. Kebanyakan ulama sahabat mengatakan tak boleh tengok di alam dunia, termasuk Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Kecuali dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.